Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Anda bersama-sama kami dalam Iris Wanita musim terbaru Dinamik Karisma Inspirasi. Dan saya Zaid Kirana Ibrahim. Dan saya Hani Hamid di sini. Macam biasa, Iris Wanita akan menyediakan kepada anda dan menghidangkan kepada anda pastinya program-program yang pasti berinspirasi kepada semua, khususnya kepada para wanita. Betul. Dan saya sebagai wanita hari ini, saya nak ajak awak untuk bermimpi. Mimpi? Sekarang? Jom. Bukan mimpi tu. boleh. Mimpi tu Mimpi susah tidur. nak bangun. Ah. Tapi mimpi yang saya maksudkan Mimpi apa? ialah mimpi dalam jaga. Mimpi dalam jaga. Dalam kan? Dia berfalsafah dalam tau tu. sangat. Kalau kita diberikan kuasa untuk bermimpi, pastinya kita akan pilih mimpi yang indah-indah. Oh, pasti. Walaupun mungkin mimpi itu tak masuk akal. Tapi tak betul, salah betul. untuk kita bermimpi sebenarnya. Benar-benar sangat tu. Itulah kalau kita dengar selalu istilahnya, kalau kita nak bermimpi tu kan, yang kata mimpi jadi reality, impian tu jadi kenyataan. Okey, akhirnya Hani faham apa yang saya maksudkan. Yelah senang sangat tu masalah ini tadi tu. Tak tinggi falsafah saya? Tak apa-apa nak tinggi sangat. Awas. Dan sebenarnya saya rasa kalau saya tanya kepada semua orang, pasti ada impian. Ya. Jadi hari ini topik yang sangat menarik kita nak bawakan, jangan jemu bermimpi. Sebenarnya. Betul. Dan yang paling penting hari ini saya bawa geng bermimpi saya. Oh, ya ke? Tapi kali ni geng kita ni dia mimpi dia dah jadi kenyataan. Wow. Okey, kerana itu kita nak jadikan sebagai satu inspirasi lah kepada semua. Dan ini sebenarnya atas permintaan ramai. Bila kita sebut email kami mohon pandang balas daripada anda. Betul. Ramai memberikan pandangan balas untuk kita di Iris Wanita menjemput kata figura-figura kita ini. Betul. Jadi Jadi inilah kita perkenalkan tetamu istimewa kita pada hari ini. Yang paling penting ini power couple. ya betul. Kita ada Syafiqah Aina dan juga Hafiz Muhammad. Ya. Yang dua-duanya merupakan usahawan dan juga pempengaruh media sosial. Ya, Selamat betul. datang kami ucapkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Tak sabarlah. Tak sabar. Tak sabar nak minta mereka kongsikan pengalaman mereka sebagai usahawan dan juga pempengaruh. Kita rasa memang tak cukup masa untuk kita kongsikan semua, tapi kita cuba harapkan berikan yang terbaik untuk anda. Betul. Jadi sebelum itu kita nak saksikan terlebih dahulu apa yang telah pun kita bawa kepada musik klip video khas ni. Jom. Kembali lagi dalam Iris Wanita dan kita tak nak jemu bermimpi hari ini. Ya. Dan masih lagi bersama dengan dua orang tetamu kita yang kita dah perkenalkan, Syafiqah Aina dan juga Hafiz Muhammad. Okey, jadi kita tertariklah untuk tanya, mungkin kita bertanya Hafiz dahulu. Kita tahu yang Hafiz dengan Aina orang katakan seperti power couple. Saya rasa tak keterlaluan untuk kita letakkan status itu kan. Apa perasaan apabila orang ramai menjadikan kalian berdua ni sebagai inspirasi? First, bila kita setiap hari orang kata terdedah dengan sosial media, orang melihat dari segi rumah tangga, kerjaya, of course yang pertama adalah itu adalah berkenaan dengan ujian hati juga. Kadang-kadang bila mereka menganggap itu satu inspirasi, satu contoh, figura contoh dan sebagainya, untuk saya sendiri benda itu berat untuk saya kerana kadang-kadang kita tak lari daripada diuji. Rumah tangga ada yang bahagia, ada yang orang kata ada ujiannya kan. Tapi saya kalau secara peribadi, saya lebih tertarik sebenarnya. Saya juga menginspirasikan orang di luar sana, lelaki-lelaki di luar sana yang menghargai seorang isteri ataupun orang sekelilingnya bukan dengan wang ringgit. Yang mana dengan usaha. Saya tertarik jika ada lelaki di luar sana, saya pernah melihat kan sahabat-sahabat saya atau orang-orang yang di luar sana, mereka bantu isteri tu mop lantai, bantu dari segi kerja rumah dan sebagainya. Itu adalah satu contoh yang terbaik untuk saya menjadikan dia sebagai inspirasi. Dan dari sudut kerjaya pula, yes, alhamdulillah dengan izin Allah,
Mereka di luar sana ada yang kata Abang Hafiz, Alhamdulillah kami menginspirasikan cara kerja Abang Hafiz dan sebagainya. Sebenarnya saya juga menginspirasikan mereka juga. Mereka juga menjadi orang kata ilmu ataupun saya punya guru juga untuk saya terus berkerjaya. Kerana walaupun tak semestinya bila saya duduk dalam kerjaya berniaga, tak semestinya menjadi seorang yang hebat. Walaupun mereka kerjaya mereka seorang orang kata apa yang bawa Grab, maupun penggali kubur, semua orang berkerjaya adalah orang-orang yang hebat. Jadi saya lebih tertarik sebenarnya kepada orang yang sangat work hard. Tak kisah apa kerjaya mereka, tapi mereka bekerja keras setiap hari demi sesuap nasi kepada rumah dia untuk menghargai isteri dia. Itu yang saya inspirasi. Saya inspirasikan cara kerja mereka yang kerja keras mereka. Wah, baik. Itu permulaan yang mantap. Idola pun ada idola. Ya, sebenarnya. Pastinya. Dan bercakap juga tentang aspek mimpi ni kan. Orang kata berangan itu percuma. Betul. Kita bebas untuk bermimpi. Dan adakah apa yang dikecapi dalam dunia keusahawanan sekarang ini? Ada produk sendiri, klinik dan sebagainya. Merupakan impian yang pernah ditanam satu ketika dahulu ataupun jauh berbeza sama sekali apa yang diimpikan daripada dahulu? Kalau macam Aina, memang Aina selalu ingatkan orang untuk jangan berhenti bermimpi. Okey. Jangan berangan, jangan berhenti untuk berangan. Kita kan mak-mak selalu cakap, jangan berangan lah. Tapi sebenarnya kan? berangan dan bermimpi sangat-sangat bagus sebab Alhamdulillah apa yang Aina dengan Hafiz ada sekarang ni memang hasil daripada mimpi Aina dulu. Kita tak pernah sangka yang apa yang kita ada sekarang ni akan menjadi kenyataan. Tapi Alhamdulillah mimpi menjadi kenyataan. So Aina memang bermimpi untuk ada bisnes sendiri, untuk berkerjaya, untuk ada suami dan anak-anak yang membahagiakan. Dan Alhamdulillah ini adalah hasil daripada mimpi seorang wanita zaman masa dulu. Kalau boleh saya selitkan sedikit, isteri saya ni adalah seorang yang sangat pemalu. Bila dijemput oleh RTM hari ni, dia sebenarnya orang yang sangat nervous. Tapi saya rasa wanita di luar sana tu mereka ramai, majoriti antara mereka adalah orang-orang yang pemalu, orang-orang yang introvert. Jadi kalian semua sama juga seperti isteri saya, yang mana seorang yang pemalu, introvert. Dan seorang wanita yang pemalu dan introvert ni selalu dipandang rendah ataupun bakatnya tu tidak nampak atau menyerlah. Sebagai contoh, wanita-wanita yang belajar dia pandai, tapi dia ada sikap yang tidak confident, sikap pemalu tu, sehingga kan ilmu ataupun skills itu tidak nampak ketika dia nak pergi interview kerja dan sebagainya. Tapi seorang pemalu, orang yang introvert juga ada kelebihan dia. So saya boleh kata kat sini, isteri saya adalah, saya selalu anggap dia adalah seorang wanita yang kuat. Introvert tu bukan satu kelemahan untuk dia, tapi itu adalah satu kelebihan untuk dia sehingga kan dia dapat apa yang dia impikan. Ya, saya tengok tadi macam seronok pandangan cinta kepada isteri tu. Saling melengkapi. Saling melengkapi. Hormat sikit orang bujang ni. Itu dia. Satu hari nanti. InsyaAllah. Amin. Doa-doakanlah. Dan saya tertarik apabila kita tengok media sosial Hafiz Muhammad dan juga Syafiqah Aina. Saya tengok macam mana kalian layan pekerja-pekerja seperti keluarga sendiri. Belanja sana, belanja sini. Sampai orang kata tak masuk akal lah perbelanjaan yang dikeluarkan oleh Hafiz Muhammad kepada kaki tangannya. Saya nak tahulah, selain daripada itu ataupun mungkin perkara yang sama, apa sebenarnya yang Hafiz rasa kunci rezeki Hafiz sebenarnya? Saya lebih suka menganggap semua itu adalah keluarga, bukan pekerja. Kalau kita duduk dalam rumah dan kita anggap itu adalah keluarga, maka tak ada perasaan yang akan berkira-kira dari segi wang ringgit maupun hati. Dan duduk di dalam dunia zaman sekarang, saya rasa semua orang dia fikir dari segi tahap ekonomi dia kurang dan sebagainya. Tapi siapa yang akan membantu dia adalah majikan ataupun tempat dia bekerja. So saya selalu bagi tahu saya punya pekerja dan sebagainya. Saya kata office ini adalah jadikan sebagai rumah awak. Jangan jadikan sebagai office yang mana bekerja 9 sampai pukul 6. Anggap ia seperti rumah awak yang mana jika awak ada masalah di rumah, di sinilah tempat bahagia dia. Saya tak nak di sini awak kecewa, di office awak kecewa, dan balik rumah juga awak kecewa. So kebiasaannya mereka 9 to 6, 9-6 habis kerja nak balik rumah cepat-cepat. Kerana di office tu dia punya culture, environment tidak bagus kan. Jadi di dalam office kita, saya menterapkan culture kejayaan demi kebahagiaan. Jadikan seperti rumah. Dan pada saya rezeki
kejayaan, pencapaian adalah milik Allah. Tapi kerja-kerja kita sebagai orang kata yang menjalankan tanggungjawab sebagai seorang majikan ataupun abang sulung dalam syarikat tu harus dijalankan secara konsisten. Memahami masalah mereka, mencukupkan apa yang mereka nak walaupun mereka bergaji kecil. Yalah, ada orang gaji 5,000, 10,000 pun tak cukup. So saya kata dengan mereka, apa yang mereka, saya perlu tahu sebagai seorang abang sulung dalam syarikat, saya perlu tahu apa yang mereka nak. And sebenarnya contoh, alhamdulillah dengan izin Allah, saya tahu kesemua orang kita, orang Islam terutamanya, nak sampai ke bumi Allah. Tapi bila nak sampai ke umrah, mereka perlu berkira-kira cukup ke gaji aku untuk saving berapa tahun boleh sampai ke umrah. Itu adalah target pertama saya, yang mana saya berjaya alhamdulillah dengan izin Allah membawa keluarga kecil saya, keluarga dalam syarikat itu, iaitu staff-staff saya semua ke umrah. So alhamdulillah hari ini hampir 100% batch by batch daripada awal berniaga sehingga sekarang mereka berjaya ke umrah. Bukan saya tidak orang kata apa berkongsi kerana dia cecah KPI ni, capai KPI ni, tak. Saya tak letak satu KPI because saya tak nak ada satu pressure dalam kita punya company. Kerana itu adalah rumah. Mereka tak layak untuk menerima satu pressure untuk semata-mata orang kata nak capai sale tu, nak capai kemajuan dalam perniagaan tu, baru mereka layak dapat benda. Tak. Saya kata, kalau kita berjaya capai sesuatu benda tu, kita capai sama-sama. Manis tu perlu dirasa sama-sama. Luar biasa kesanggupan dan pengorbanan itu sebenarnya. Terus saya nak tanya, ada kerja kosong tak? Kan? Saya pun baru nak tanya. Baru nak tanya tanya dulu. kan? Itulah kata beruntungnya kita, rezeki kita kalau kita dapat tempat majikan yang baik dan bagus. Dan ada banyak lagi perkara lain yang akan kita kongsikan dan mendapat inspirasi daripada power couple kita ni. Okey, jadi jangan ke mana-mana. Iris Wanita akan kembali lagi selepas ini. Kembali dalam Iris Wanita pada waktu ini bersama dengan Hani dan juga Zack pastinya. Dan bersama dengan Power Couple. Seronok lah hari ini rasanya ya. Ya, betul. Okey, dan pasti bila kita cakap tentang aspek kehidupan kita ada dugaan juga cabaran itu sendiri. Pasti. Dan dalam masa yang sama ia juga memerlukan dan menuntut pengorbanan yang besar. Menggembirakan orang lain dan juga membesarkan empire perniagaan dan juga membesarkan keluarga tu sendiri kan, menggembirakan mereka. Jadi dalam pengorbanan yang dilakukan itu, apakah pengorbanan yang paling besar yang boleh kita kongsikan, yang mungkin ramai yang tak tahu sebenarnya, di sebalik apa yang orang lain nampak macam seronok je, kita terima je kan, kita terima je daripada power couple kita ni. Kalau saya pandang dari sudut kehidupan, pengorbanan yang saya rasa pengorbanan daripada diri kita sendiri ataupun diri saya sendiri, saya rasa tak sebesar berbanding pekerja ataupun staff-staff saya yang mana saya anggap adik-beradik dalam office tadi. Pengorbanan mereka lebih besar. Kerana pengorbanan yang saya keluarkan mungkin nasi ataupun beras di rumah masih cukup. Tapi pengorbanan dan sokongan daripada orang-orang luar, mungkin mereka mendoakan kita, tapi di dapur mereka masih perlu berkira-kira dan sebagainya. That's why sehingga sekarang ataupun sampailah nafas yang terakhir, saya orang kata tak banyak, ada sikit pengorbanan yang saya kena beri balik kepada mereka. So saya ada satu cerita yang saya boleh kongsikan. Saya pernah menghabiskan di awal berniaga dulu, kita baru berniaga, saya pernah habiskan 70% duit daripada company untuk hantar staff-staff semua ke umrah. Saya pernah habiskan 70% duit untuk hantar staff-staff ke umrah. Dan alhamdulillah, janji Allah tu, orang kata always Allah sayang kita kan. Balik dia daripada itu, di situlah bermulanya kejayaan tu. Dan pengorbanan juga dan mungkin kita saya boleh tambah dalam perniagaan ni rasanya pengorbanan yang terbesar untuk kami adalah time. Masa kita berkeluarga, sebab kita buat bisnes, kita melibatkan ramai orang, ramai usahawan kan. Jadi kita kena fokus lebih kepada mereka. Jadi bila fokus lebih kepada usahawan dan perniagaan,
dekat rumah tu mungkin kita ada kurang sikit masa dengan anak-anak. Ya. So itu cabaran yang rasa berat, tapi kita terpaksa buat untuk kita senangkan anak-anak di rumah untuk masa akan datang. Ya, itulah dia. Bercakap tentang aspek masa dan juga pengorbanan ya. Padahal kita melihat beberapa aspek. Saya pernah dengar orang yang berjaya mengatakan, kita yang orang berjaya ni kita kena jadi orang yang tak normal. Betul. Yes. Daripada kehidupan orang lain. Betul. Dan masa yang sama pengorbanan sebagai seorang isteri pun sangat tinggi saya fikir, sebab perlu luangkan masa untuk membesarkan juga anak, mengandung dan membesarkan dan sebagainya. Dan kalau saya boleh sedikit dalam bidang orang kata bidang perniagaan maupun apa kerja-kerja lain, jauhilah sikap mengharap untuk dihargai. Bila kita mengusahakan sesuatu, jauhilah sikap bila orang tidak menghargai atas apa yang kita usahakan, kita kecewa. Kerana saya juga pernah tertanya, saya penat siang dan malam, sampaikan terpaksa orang kata, okey sayang, jaga anak-anak, kita outstation dan sebagainya kan. Kita hilang masa dengan anak-anak apa semua, tapi bila kita mengharap untuk dihargai, contohnya, kenapa aku buat kerja macam ni, orang tak hargai aku, dan kita akan kecewa. Tapi sampai satu tahap, hari ini Alhamdulillah dengan izin Allah, baru saya nampak kenapa Allah susun. Kita tiada masa, kita kurang masa berbanding orang lain, dan kita pernah, orang kata apa, macam tadi, kata hidup tidak normal ketika kita berniaga dan sebagainya. Alhamdulillah, setiap perkembangan itu pasti Allah dengar, Tuhan nampak, dan ada hasilnya. Yang mana, jika program ini ditayangkan pada 25 hari bulan hari ini, insya-Allah dengan izin Allah, benda yang saya paling nak di usia muda ni, di ketika umur saya 30 tahun, Aina berumur 29 tahun, Allah yang menghargai kita, Allah yang menghadiah kita sesuatu yang mana kita akan bergerak ataupun berada di tanah suci untuk menunaikan haji di usia yang muda. InsyaAllah. So, saya rasa setiap apa kebaikan ataupun setiap apa yang kita usahakan, Allah nampak. Dia tahu pada waktu yang tepat untuk kita bagi. Okey Hafiz, you guys bawa umrah, orang ke umrah setiap tahun umrah. Nah, sekali ni kau datang ke tempat aku, bawa mak ayah kau sekali. So itu yang paling saya rasa sangat bermakna, and saya suggest kepada orang luar semua, jangan mengharap untuk dihargai, jangan mengharap berterima kasih ataupun ucapan terima kasih daripada orang, tapi buat sesuatu perkara orang happy, and insya-Allah yang lain-lain tu akan datang. Sebab ibarat kebaikan kita sebenarnya itu adalah cerminan. Dia akan kembali semula kepada kita. Benar. Dan mungkin kalau boleh saya tanya Aina lah kan. Dengan pencapaian hari ini memang kita tak dapat nafikan rezeki buncur curah Alhamdulillah. Tapi masih ada tak impian yang masih lagi belum dikejar? Mungkin bagi pihak Aina sendiri ataupun berdua? Belum tertunai lagi. Kalau macam Aina, mungkin impian personal Aina lah untuk menjadi seorang ibu yang terbaik. Itu yang Aina rasa macam masih ralat lagi, sebab kita tak dapat 100% fokus kepada anak-anak kan. Tapi kita cuba sedaya upayalah untuk luangkan masa, lebihkan masa untuk menjaga anak-anak dan menjadi isteri yang terbaik untuk suami. Kadang-kadang dia perlu kerja keluar, jadi Aina perlu bahagikan masa menjaga anak. So kita nak jadi isteri yang terbaik untuk suami, untuk sediakan apa yang dia perlukan. Itulah impian yang mungkin Aina rasa masih belum menjadi yang terbaik, tapi insya-Allah kita cuba. Ya. Kalau macam Hafiz sendiri ada impian yang masih belum tercapai sebab kita nampak banyak pencapaiannya. InsyaAllah. Impian saya untuk 10 tahun ni, secara peribadi, kalau bukan dari sudut perniagaan, ayah dan mama saya, abah dan mama saya baru saja pencen, baru setahun. Jadi saya selalu menganggap macam ni, saya ada 10 tahun saja lagi untuk membahagiakan mereka. Kerana selepas mereka berumur 70 tahun, apa yang saya nak bagi dia makan pun mungkin tak rasa manisnya di mulut ataupun lidah. Kalau saya nak ajak mereka berjalan, lutut pun dah mula sakit. So jadi dalam 10 tahun ni saya selalu doa, ya Allah, kurniakan aku kesempatan untuk aku happykan mama dan abah. Tapi alhamdulillah dalam baru setahun mereka selepas pencen ni, saya nampak satu perkara, saya tak sabar untuk melihat mama dan abah nanti di Tanah Suci Mekah menunaikan haji. Saya dapat pimpin kedua ibu bapa saya, dan Aina dapat pimpin kedua ibu bapa dia, mertua saya, berada di depan Kaabah menunaikan haji. Itu saya rasa jika itu tercapai, masya-Allah, impian muda saya dengan izin Allah, itu je yang saya nak. Untuk Image sekarang. itu dah ada dalam kepala sebenarnya. Bayangan itu, mimpi itu sebenarnya. Benar-benar sekali. Baik, jadi jangan berhenti bermimpi sebenarnya ya. Dan apabila ada orang yang memperlekehkan mimpi anda, okey, terutama sekali kita perlukan doa ibu bapa kan. Kadang-kadang ibu bapa tengok macam apa yang diimpikan oleh anak adalah satu perkara yang tak realistik bagi mereka. Kenapa pentingnya doa ibu bapa itu untuk anak-anak mereka, walau apa saja yang diimpikan oleh anak itu, dan bagaimana seseorang itu harus untuk terus fokus kepada impian masing-masing, walaupun ada orang lain mengatakan ia adalah sesuatu perkara yang mustahil. Betul. Ya, mungkin begitu rasa. Betul. Setiap orang yang bermimpi ni
kadang-kadang impian mereka menjadi tidak logik kepada orang lain yang mendengar. Sama juga seperti saya dan Aina. Pada awal kami berniaga, kami menerima satu orang kata berada dalam industri perniagaan sejenis kami ni, orang kata berada dalam kosmetik dan skincare. Founder ni selalu ataupun local produk ni selalu dianggap sampah. Dan itulah sebenarnya stigma masyarakat. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, selepas beberapa tahun kami buktikan yang kami bukan seperti apa yang masyarakat anggapkan, tapi masyarakat tu dia tak salah. Yang salah kerana mereka dah orang kata pengalaman lalu kan, dengan budaya di Malaysia begitu kan. Tapi saya pernah beritahu Aina, insya-Allah satu hari nanti kita akan buktikan yang mana kita buat sesuatu perkara tu betul-betul. Kita tidak orang kata apa main-main ataupun buat kerana duit saja. Alhamdulillah pada hari ini ramai orang kata apa dengan izin Allah, ramai yang datang nak bekerja, ramai yang datang nak berniaga, and kita juga ada buka satu klinik kan, klinik kulit sendiri, which is itu adalah satu sejarah dalam industri ni. So saya rasa setiap impian tu kita lalu dan buktikan kepada siapa yang memperlekehkan itu, kerana kadang-kadang mereka ni pemelekehan, mereka tak ada niat. Kita terima juga satu kritikan tu dengan baik untuk kita improve. Cuma kita bagi dia sesuatu apa yang kita usahakan ataupun apa yang kita lalui, bagi mereka nampak yang mereka juga ada, layak, dan satu hari nanti boleh jadi seperti itu insya-Allah. Ya, macam Aina sendiri, macam mana pula dari segi aspek impian tu orang perlekehkan? Macam kita start dulu kan, memang ramai sangat orang yang tak percaya. Nak cari kepercayaan orang tu sangat-sangat susah. Tapi Aina dan Hafiz percaya yang impian dan mimpi kita tu kita boleh capai, tapi yang penting selari dengan kita punya usaha. So mimpi tu kena jelas dan kena selari dengan apa usaha kita lah. Kalau boleh saya kongsikan, ada satu situasi yang mana impian tu ketika kita bermimpi tu, isteri saya kan pernah dipelekehkan, dihina, dipandang rendah kerana dia adalah seorang orang kata apa, introvert, pemalu, mana boleh, macam mana dia nak buat bisnes, kau takkan berjaya dan sebagainya kan. So ada situasi yang mengingatkan saya pada tahun 2018, dia duduk di atas katil dan dia tidak tahu sama ada perniagaan ni boleh maju atau tidak. Dan saya kata dengan isteri saya, Syafiqah Aina, saya kata, sayang, kalau kita teruskan, kita tak tahu kita kalah ataupun kita menang. Tapi kalau kita berhenti sekarang, dah tentu-tentu kita akan kalah. Jadi, better kita teruskan kerana kita tak tahu kita kalah ataupun menang. Alhamdulillah, berkat proses yang orang kata apa, setiap hari, day by day, nangis, senyum dan sebagainya, Allah izinkan untuk kita menang. Tapi kita jangan selesa kerana menang tu adalah satu ujian juga untuk kita tidak berada dalam satu tempat yang selesa. Kita teruskan supaya ramai yang terbantu daripada apa kemenangan yang kita ada. Ya, kerana itu mungkin pengalaman pedih juga bagi Aina bila bersaat daripada dalam keadaan yang jatuh dan bangkit, dan yang paling utama adalah jangan pernah kita berhenti untuk bermimpi walaupun ada orang lain yang memperlekeh. Dan apa yang saya dapat ialah hidup itu ialah sebuah percaturan sayang. Satu percaturan. Kita kena berani untuk ambil risiko kerana kita memang perlu teruskan kehidupan kita. Ya, dan apa yang kita belajar adalah untuk terus berimpian, percaya kepada mimpi anda, doa dan juga tawakal, dan yang paling utama juga adalah untuk konsisten dengan apa yang anda ingin lakukan. Okey, kita rasa sangat seronok, tapi ini saja masa yang kita ada bersama dengan anda Manusia Iris Wanita. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita, iaitu usahawan dan juga pempengaruh media sosial, power couple yang boleh inspirasi saya. Terus maju, insya-Allah. Okey, Syafiqah Aina dan juga Hafiz Muhammad. Terima kasih sekali lagi. Okey, moga terus sukses dan insya-Allah menggembirakan semua. Insya-Allah. Jadi itu saja siaran Iris Wanita untuk minggu ini. Ya, dan kita jumpa lagi insya-Allah untuk siaran akan datang. Saya Hani Hamid. Saya Zaid Kirana. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.